Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa alimna ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Salim, Habib Dr. Muhammad Hussein, Dr. Tahir, Ustaz Syahir, Ustaz Bazli, Puan Jambi, Taufik ada? Taufik ada? Taufik ada? Belakang? Dia rehat sekejap. Dan seterusnya, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat sama-sama kita berkongsi ilmu, berkongsi cahaya dan nur daripada habib-habib yang begitu hebat ilmu mereka. Bukan sekadar menyampai, tapi berdoa untuk kita semua di malam yang penuh barakah ini. Istimewanya bulan nisfu Syaban kali ini ialah dia jadi jatuh malam Isnin. Maknanya besok hari Isnin, hari Rasulullah SAW. Itu hebat dia. Jadi dah tentu ramai kita akan juga berpuasa, insya-Allah. Jadi saya terima kasih kepada Tera Taufik dan rakan-rakan dia, kerana pagi tadi saya sampai sini, saya terasakan bahawa kali ini 10 Syaban mesti ada perbezaan besar sikit di Yasar Restu. Jadi tak rancang pun kita nak turun ke laman Al-Kahf ini. Dia panggil laman Al-Kahf. Jadi konsep-konsep huruf-huruf tunggal dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Yasin, Kaf, Ha, Ya, Min, Sin, Qaf dan juga banyak lagi ya. Ini semua merupakan kita kata siri Al-Kahf yang kita nak terjemahkan dalam bentuk supaya kita sentiasa ingat kepada Allah Taala dan mendapat syafaat Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini laman kita ini sangat bermakna ya. Jadi saya terima kasih semua kerana pada pagi tadi saja mereka menyiapkan dengan pantas sekali. Jadi tempat ni menjadi alhamdulillah indah sekali. Dan tuan-tuan dan puan, kita duduk di bawah bumbung Quran. Alhamdulillah, yang mengibarahkan Quran, yang menjadikan Quran bercahaya bukan Quran tu, tapi orangnya yang mengamalnya. Jadi saya terima kasih kepada semua pemimpin, Ustaz Salim, Ustaz Syahir dan semualah yang sentiasa mengimarahkan Yasar Restu sini. Dan hinggakan kita dapati kita begitu banyak rezeki kita ya. Kita dalam keadaan yang begitu hebat sekarang, penuh dengan dugaan. Dugaan begitu besar, tak pernah kita lihat dugaan ini di bumi, di dunia dan juga di bumi Malaysia kita ini. Tapi lama-kelamaan lepas tahun, saya rasa dugaan ini dah jadi biasa. Tekanan-tekanan semua orang dah jadi biasa. Kerana kita melalui proses ini, kerana orang lain pun juga begitu. Maka kita terasa kita tak terasa berat, kerana semua orang terasa begitu. Jadi kita harap insya-Allah pada malam yang penuh barakah ini Allah mengangkat semua ini dan menjauhkan wabak coronavirus ini daripada bumi Malaysia, dan dengan segera kita dapat menjalankan kehidupan kita seharian. Dan saya rasa sangat seronok hari ini kerana dah lama tak berjumpa begini. Dan saya rasa dah ada tiap malam dah ramai. Tapi nampak bersama ramai dan kita dapat melakukan semua ini kerana kita jaga keselamatan kita sendiri dan juga doa-doa yang kita bawa, amalan-amalan yang kita bawa. Jadi saya mohon kepada Allah mudah-mudahan dengan barakah penyalinan Quran di Yasar Restu ini, kita dah ada lebih dari 10 manuskrip yang disalin tangan dan cetakan ribuan jutaan Quran. InsyaAllah mudah-mudahan
barakahnya akan sampai kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan dia akan menjadi satu tempat di mana kita berteduh untuk menyiram kasih sayang dalam hati-hati kita. Tadi Habib tadi menceritakan tentang jiwa, hati, roh yang Salim, Ustaz Salim, yang indah, yang cantik. Jadi sebenarnya yang paling susah kita nak wujudkan dalam diri kita ni ialah kasih sayang. Ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kasih sayang. Jadi ini nak dibina, nak ditebalkan. Jadi sebenarnya di antara otak dan hati, kajian sains mengatakan bahawa urat saraf hati lebih hebat daripada otak saraf otak. Jadi hati itu punca segala-galanya. Jadi kita harap kita menyemai hati kita supaya kasih sayang itu dapat diwujudkan dengan baik. Dan kita mesti dapat merasainya perubahan dalam hidup kita, yang dulu dan sekarang. Dulu kita terasa melihat orang dalam penuh dengan rasa prasangka, dengan rasa yang macam-macam. Mungkin kali ini, insya-Allah pada malam ini, akan bersihkan jiwa kita, hati kita, supaya kasih sayang sesama insan ini dapat kita terapkan dengan baik. Bukan mudah. Bukan mudah. Senang kita rasa setengah-setengah. Kita ada orang yang kita sayang, ada orang yang kita kurang sayang, dan ada orang yang kita tak sayang. Tapi ini tak dituntut, tak biasakan oleh Rasulullah SAW, kerana dia tak pilih. Musuh yang sehebat-hebatnya pun juga dapat kasih sayang Rasulullah. Jadi tengok pameran kita di atas macam mana Washi, seorang Washi yang telah membuat pembunuhan yang kejam kepada sahabat Rasulullah, dan akhirnya dia telah diampun, memeluk Islam. Dan ini berlaku kerana kasih sayang yang tebal yang wujud di dalam rasi-rasi Rasulullah SAW. Dan ini yang kita nak pupuk. Jadi sifat-sifat yang ini ni, banyaklah sifat-sifat lain yang dibawa oleh Rasulullah. Tetapi yang ini, kasih sayang ni, yang merupakan satu yang kita kena tanam betul-betul. Tiap-tiap kali kita melihat Quran, baca Quran, mohon kepada Allah membuka hati kita penuh dengan kasih sayang. Dengan itu, benda yang berat menjadi ringan, masalah yang stres akan jadi tenang, dan hidup kita menjadi aman. Walaupun dalam keadaan tak cukup, dugaan yang banyak, tapi oleh kerana kasih sayang yang mendalam dalam jiwa kita, insya-Allah Allah akan mencukupkan semua itu. Jadi ini satu sifat yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW dengan begitu hebat sekali, dan bersama keluarganya, isteri-isterinya, sahabat-sahabatnya, dan juga musuhnya. Yang paling hebat sekali, yang sukar pemimpin lain nak ikut berislam, ialah bagaimana mengasihi musuh, bagaimana mengampunkan orang-orang yang memusuhinya. Jadi kita ni apa, bukan ada musuh besar pun, bukan ada sama kita dengan keluarga kita apalah masalah besar sangat, tak ada. Jadi kalau kita lihat semua ini, kalau ada kasih sayang dalam jiwa kita, insya-Allah kita akan menjadi lebih tenang. Dan saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan barakah Quran yang kita baca, yang kita salin, mudah-mudahan kasih sayang yang tebal, yang istimewa, yang tulen akan terjelma dalam tiap-tiap sanubari yang menjijak di dalam Yasar Restu ini, dan akan dipanjangkan kepada seluruh masyarakat di benua kita ini, insya-Allah. Dan inilah perkara yang sukar, yang bukan mudah, tetapi ianya dikupas dengan begitu hebat dalam Quran, dalam hadis. Tapi sukar untuk kita nak mengikutnya, tapi kita kena cuba sungguh. Mungkin pada malam ini dengan penuh barakah kita berazam betul-betul menanamkan kasih sayang yang tebal. Banyak lagi sifat-sifat lain, rajin, amanah macam-macam. Tapi saya anggap kasih sayang ini satu benda yang perlu kita tanam betul-betul. Maknanya kita cepat macam kita tak terasa di keliling kita ni orang yang kita rasa jauh daripada kita. Kita mudah mensedekah,
kita mudah membantu, kita mudah berkongsi, ya, berkongsi ilmu. Mudah kita korbankan masa kita, tenaga kita. Kerana umur kita apalah, ya. Ini pinjaman semata-mata. Hari ini kita hidup, besok Allah akan membawa kita, dan mudah-mudahan kita berdoa bila Allah menjemput kita dengan penuh dengan barakah, dengan penuh dengan kalimah la ilaha illallah, ya. Dengan mudah-mudahan ini yang kita harapkan, ya, yang kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita dapat bersama mendapat manfaat, dapat bersama-sama Rasulullah apabila kita sampai di alam barzah dan juga alam yang kekal, insya-Allah. Dan menjadi saksi kepada kita pada malam ini bahawa kita, bukan kita saja, seluruh keluarga kita, sahabat andai kita bersama kita, dan mudah-mudahan doa kita pada malam, bacaan kita semua dipanjangkan kepada mereka semua, insya-Allah, dan penuh dengan kasih sayang. Dan itulah kalau kita bawa, insya-Allah, saya rasa mudah-mudahan negara kita selamat, orang politik akan berdamai, maha-maha guru, imam-imam, ulama-ulama akan berdamai, akan dapat kerjasama, ilmu dapat disebarkan dengan baik lagi, dan banyak kita dapat kita lakukan di bumi yang bertuah ini, insya-Allah. Jadi terus bersama dengan Yasar Restu, insya-Allah kita akan tingkatkan pemakmuran Quran, kita akan memudayakan Quran dalam sebenar-benarnya. Kita mempunyai cita-cita kita yang besar, di mana kita nak relakan, jadikan journey kita, nak relakan supaya perjalanan hidup ini orang Malaysia dan seluruh masyarakat kita bukan saja baca Quran, memahami Quran dan mengamalkan Quran. Dan ini satu perkara yang susah, tapi dapat kita lakukan dengan sifat kasih sayang, dengan sifat suka mencari jalan, memperhambakan diri kepada orang. Dan saya terima kasih kepada semua yang terlibat, khususnya kepada Mana Zainal. Ini kadam besar kita. Dia daripada kadam kecil jadi kadam besar sekarang, tapi tetap kadam, kadam Quran, insya-Allah. Jadi kita semua kadam Quran, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita akan bersama. Mudah-mudahan kita akan melihat Ramadan ini lebat, Ramadan yang penuh barakah, kerana kita dalam banyak-banyak tahun terasa benar nak dapat sangat rasa Ramadan kali ini, kerana nak berdoa dengan kepada Allah, kerana banyak sungguh dugaan, banyak sungguh rintangan, banyak sungguh masalah. Jadi kita menanti-nanti malam Ramadan, kita menanti-nanti malam Lailatul Qadar. Tapi malam ini yang ada, insya-Allah, ia sama seperti Lailatul Qadar juga. Kita berdoa mudah-mudahan ia menjadi bukan saja malam ni, tiap-tiap hari menjadi malam nisfu Sya'ban, tiap-tiap hari menjadi malam Lailatul Qadar, tiap-tiap hari menjadi hari Arafah, ya. Jadi ini semua doa kita. Bila doa kita buat ni, kita sampaikan kepada isteri kita, suami kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat melepasinya. Kalau Allah memberi kampunan, memberi petunjuk, memberi rahmat, maka insya-Allah semua perkara dunia ni menjadi satu perkara yang senang dan dapat kita selesaikan, dan kita mudah mendapat perjalanan kita ke jannah nanti, insya-Allah. Jadi sekian, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika kekurangan. InsyaAllah saya nampak tadi ada yang di belakang kipas-kipas lagi, panas sikit. InsyaAllah kita akan sejukkan tempat ini. Jadi suka tempat ini? Tempat ni okey, bagus. Alhamdulillah. Boleh Ustaz? Tempat ni boleh kita teruskan ibadah kita. Jadi insyaAllah kita akan gunakan lebih banyak lagi, insyaAllah kita baiki. Dan mudah-mudahan di Shah Alam, di Nasrul Quran, ialah tempat yang sekarang ni alhamdulillah dah boleh solat Jumaat. Dan lagi 2 tahun doa tuan-tuan, kita ada masjid yang besar, banyak pusat perkampungan Quran yang kita akan wujudkan insya-Allah di Putrajaya. Jadi ini semua ni berlaku kerana sahabat-sahabat kita tak berhenti-berhenti berdoa. Jadi kejayaannya serestu ialah kejayaan tuan-tuan dan puan-puan. Doa daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi teruskan berdoa.
Doa kepada orang yang kita tak nampak, yang mereka tak tahu. Inilah kasih sayang kita kepada mereka semua, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah dengan Datuk sebutkan peranan sebarkan kasih sayang untuk sebarkan Al-Quran, memahami Al-Quran dan juga menghidupkan sunnah Nabi SAW, insyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala bantu dan juga berkati, insyaAllah. Dan insyaAllah seterusnya sebagai penutup, kita jemput Dr. Muhammad Hussein bin Syahulkan untuk doa penutup, insyaAllah.